salam sejahtera. Kami ingin membentangkan tentang teori interactionalist oleh Halliday. Teori interactionalist oleh Halliday menekankan bahawa bahasa berkembang melalui interaksi sosial antara individu. Ini bermaksud pelajar belajar bahasa apabila mereka berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Selain itu, pembelajaran bahasa berlaku dalam konteks sebenar, bukan sekadar hafalan. Bahasa juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan idea dan maklumat. Teori ini turut menekankan bahawa persekitaran memainkan peranan penting dalam membantu perkembangan bahasa pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan hubungan antara teori interactionalist dengan rancangan pengajaran harian RPH yang telah kami sediakan. Pertama, aktiviti perbincangan. Dalam aktiviti ini, murid digalakkan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini selaras dengan teori interactionalist yang menekankan bahawa berkembang melalui interaksi sosial. Apabila murid berbincang, mereka bukan sahaja bertukar idea tetapi juga belajar menggunakan bahasa secara aktif dalam situasi komunikasi. Yang kedua pula ialah aktiviti role play. Melalui aktiviti role play ini, murid akan melakonkan situasi komunikasi sebenar. Ini membantu mereka menggunakan bahasa dalam konteks yang lebih realistik. Teori interactionalist menyatakan bahawa pembelajaran bahasa lebih berkesan apabila berlaku dalam konteks sebenar dan aktiviti ini memenuhi prinsip tersebut. Ketiga, situasi keselamatan. Aktiviti ini memberikan murid pendedahan kepada konteks dunia sebenar. Murid dapat mengaitkan penggunaan bahasa dengan situasi harian seperti menjaga keselamatan diri. Ini menunjukkan bahawa bahasa digunakan untuk tujuan komunikasi yang bermakna, bukan sekadar hafalan. Untuk maklumat asas RPH ini, kemahiran yang difokuskan ialah mendengar dan bertutur. Selain itu, tema pengajaran ialah beringat supaya selamat yang menekankan aspek keselamatan diri dalam kehidupan harian murid. Seterusnya, masa pengajaran diperuntukkan selama 1 jam 30 minit, iaitu dari pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi. Bagi tahap penguasaan pula, murid disasarkan mencapai tahap 3, iaitu murid dapat memahami dan memberi respon dalam situasi yang diberikan. Kesimpulannya, maklumat asas ini menunjukkan bahawa perancangan yang dirancang secara tersusun dan sesuai dengan tahap murid. Saya akan menerangkan tentang strategi standard gabungan bagi pembelajaran ialah 1.1 iaitu mendengar, memahami dan memberi respon. Manakala untuk pembelajaran standard 1.12 iaitu memberi respon dalam situasi keselamatan diri. Strategi ini berfokus kepada keupayaan murid untuk bertindak balas dengan betul dalam situasi yang melibatkan keselamatan diri seperti ketika menghadapi berbahaya ataupun kecemasan. Dan melalui RPH ini menggunakan teori interactionalist di mana pembelajaran berlaku melalui interaksi antara murid dengan guru. Hal ini supaya murid dapat belajar dengan lebih berkesan apabila mereka berkomunikasi dan berkongsi idea. Seterusnya, objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran dirancang untuk memastikan murid dapat memahami maklumat berkaitan keselamatan diri serta memberi respon yang sesuai dalam situasi yang diberikan. Selain itu, murid juga diharapkan dapat berkomunikasi secara sopan dan jelas semasa berinteraksi dengan rakan. Objektif ini juga selaras dengan kemahiran mendengar dan bertutur yang menekankan keupayaan murid memahami dan menggunakan bahasa dalam situasi sebenar. Seterusnya, kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ditetapkan sebagai panduan untuk menilai tahap pencapaian murid terhadap objektif pembelajaran. Dalam pengajaran ini, murid juga dianggap berjaya apabila mereka mampu memberikan sekurang-kurangnya 3 respon yang sesuai berdasarkan situasi keselamatan yang diberikan. Seterusnya, murid juga perlu menggunakan ayat yang jelas, tepat dan mudah difahami semasa berkomunikasi. Kriteria ini turut membantu guru menilai keberkesanan pembelajaran secara lebih terarah dan sistematik. Seterusnya, strategi PDP yang digunakan dalam 4.21 seperti role play,
dan perbincangan kumpulan. Melalui roleplay, murid dapat melakukan semula watak situasi sebenar dan memahami cara memberi respon yang sesuai. Manakala bagi perbincangan kumpulan juga dapat membantu pelajar untuk bertukar pandangan dan meningkatkan kefahaman mereka. Dari segi pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah interaktif dan kontekstual, yang di mana pembelajaran ini dikaitkan dengan situasi kehidupan sebenar seseorang murid supaya murid ini lebih memahami dan mengaplikasikannya. Kesimpulannya, strategi ini mampu membantu murid menjadi lebih peka, yakin dan mampu bertindak dengan betul dalam menjaga keselamatan diri. Seterusnya, bagi bahan mata mengajar atau BBM, beberapa bahan telah digunakan untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah kad situasi, gambar video, projektor dan juga buku teks. Kad situasi digunakan untuk membantu murid memahami situasi keselamatan dengan lebih jelas. Selain itu, gambar dan video dapat menarik perhatian murid serta memberi gambaran sebenar tentang situasi yang dibincangkan. Penggunaan projektor pula memudahkan guru untuk memaparkan bahan kepada seluruh kelas, manakala buku teks dijadikan sebagai rujukan utama murid. Oleh itu, penggunaan BBM ini dapat membantu meningkatkan kefahaman murid serta menjadikan pembelajaran lebih menarik dan lebih berkesan. Dalam bahagian aktiviti, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan akan diberikan satu situasi keselamatan untuk dibincangkan bersama. Murid perlu mengenal pasti tindakan yang sesuai, kemudian mereka akan membina dialog berdasarkan situasi tersebut. Seterusnya, mereka akan melakukan dialog melalui aktiviti role play. Aktiviti ini bukan sahaja menggalakkan interaksi, malah dapat membantu murid menggunakan bahasa secara spontan dalam konteks sebenar. Kesimpulannya, pembelajaran yang dijalankan menunjukkan bahawa murid dapat menguasai kemahiran bahasa melalui interaksi aktif dan situasi komunikasi sebenar. Aktiviti seperti perbincangan dan lakonan, contohnya roleplay, juga amatlah membantu murid memahami konteks keselamatan diri dengan lebih mendalam. Hal ini membuktikan bahawa pendekatan yang digunakan dalam RPH ini selaras dengan teori interaksionalis yang menekankan pembelajaran bahasa melalui interaksi sosial dan penggunaan bahasa dalam kehidupan harian. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.